Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita berkumpul bersama-sama lagi berjumpa pada malam ini menerusi sesi live di page Wakaf An-Nur Corporation Berhad untuk kita dalam siri Hibah Lil Wakaf kita, siri yang ke-9 pada kali ini. Jadi sebelum saya meneruskan sesi pada malam ini, saya mohonlah ya, sebab kita secara online ni kebetulan malam ni saya berseorangan. Jadi saya pun tak naklah syok sendiri kan. Minta kalau ada penonton di sini, kalau boleh komen di ruang komen. Suara saya jelas ke, putus-putus ke kan. Takut-takut kalau ada yang tak dengar ke, so at least saya boleh dapat respon daripada penonton-penonton Wakaf An-Nur pada malam ni. Boleh bagi respon, suara jelas ke, putus-putus ke kan. Okey ke? Okey, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Nasa atas respon yang diberikan. So kalau jelas insya-Allah kita akan berkongsi pada malam ini. So topik yang dibawakan pada malam ini insya-Allah harta jika direbut menjadi ribut. Jadi sepatutnya pada malam ini kita bersama-sama dengan Imam Syafi'i, tetapi di akhir-akhirnya ada emergency yang kita tidak ada urusan kecemasan yang kita dapat elakkan. Jadi insya-Allah saya akan live bersorangan, tetapi sahabat-sahabat semua, penonton-penonton dan sama semua untuk kita kongsikan sesi live ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, ahli keluarga yang lain, supaya lebih ramai umat Islam di luar sana yang mendapat manfaat daripada sesi live malam ini. Jadi insya-Allah malam ni saya penonton boleh tengok saya kongsikan sedikit slide untuk lebih jelas kepada penonton-penonton pada malam ni ya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, so pada malam ini insya-Allah saya akan membawa satu topik khusus, iaitu tentang hibah hartanah yang bertajuk hartanah jika direbut akan menjadi ribut. Jadi terlebih dahulu saya mohon untuk memperkenalkan diri. Kalau orang di Wakaf An-Nur ni dah biasalah, ataupun orang-orang Johor, saya Nur Ashikin binti Ishak daripada Kausar Wealth Management Sdn Berhad, iaitu agensi korporat bagi syarikat Wasiat Syok Berhad, merangkap syarikat Wasiat Syok Berhad. So sedikit pengenalan tentang syarikat di Malaysia. Pihak Wasiat Syok telah beroperasi selama 16 tahun dalam pasaran, dan kita punya niat kita adalah untuk membantu umat Islam di luar sana merancang harta semasa hidup dan selepas kematian, membantu waris-waris menguruskan pusaka. Jadi kita merupakan antara syarikat amanah yang pakar dalam menguruskan harta dan pusaka Islam di Malaysia. Kalau orang yang selalu follow page Wakaf An-Nur ni, ini adalah siri, dah masuk siri ke-9. Jadi dah pelbagai dah topik yang kita bawakan dalam siri Hibah Lil Wakaf ini. Contohnya kita dah berkongsi tentang asas pewarisan harta. Kita juga telah berkongsi bagaimana pewarisan itu akan menjadi punca kekayaan, dan juga insya-Allah pada minggu ini kita pergi lebih spesifik lagi, iaitu dengan bagaimana untuk mengelakkan perebutan untuk hartanah, iaitu rumah atau tanah. Jadi kalau kita tengok di sini, statistik yang dikeluarkan oleh Credit Suisse Global Wealth Report menyatakan bahawa 52% sehingga 81% punca kekayaan adalah disebabkan oleh pewarisan atau intergeneration transfer. Jadi maksudnya apa kat sini? Maksudnya punca kekayaan 52 hingga 81% ini berpunca daripada pindahan aset daripada generasi ke generasi. Maksudnya daripada
atuk kepada anak dia kan, kemudian daripada bapa tadi kepada anaknya. So dianya dapat diwarisi oleh lebih ramai umat Islam, lebih ramai pemilik harta. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi inspirasi kita, di mana di Malaysia ni kita ada satu masalah yang sangat besar, di mana ada lebih daripada 70 bilion pusaka yang beku. Dan daripada nilai ini 90% adalah hak milik orang Islam. Jadi inilah kalaulah penonton-penonton ikut rancangan Wakaf An-Nur Hibah Lil Wakaf siri 8 pada minggu lepas, kita telah pun membawakan tajuk ini. Cuma pada minggu ini saya kongsi sedikit sahaja untuk kita remind balik, kita ingat balik apa yang telah kita kongsikan sebelum ini. Jadi kat sinilah saya tengok kat sini kenapa kita kata hartanah ni menjadi salah satu punca perebutan harta. Ada banyak sebab. Dan di Malaysia ni kalaulah kita tengok, hartanah ni merupakan antara aset yang paling tinggi oleh orang-orang Malaysia, terutamanya orang Islam. Ini adalah statistik yang kita dapat daripada pelanggan-pelanggan kita, di mana kita lihat daripada keseluruhan harta yang mereka miliki, 50% sehingga 70% adalah hartanah. Maksudnya apa? Daripada keseluruhan aset yang dimiliki kan, contoh kalau ada rumah, tanah, kereta, akaun bank, yang paling besar adalah rumah dan tanah. Dan hari ini juga kita dapat melihat ada 1 juta keping geran tanah yang terbeku. Jadi kat sinilah kenapa pada malam ini kita membawakan topik ini. So kalaulah kita tengok daripada komposisi-komposisi ini, kenapa orang ramai memilih hartanah? Kerana hartanah ini kalaulah kita lihat, ianya nilainya akan meningkat daripada hari ke hari. Kalau duit ni makin lama dia makin susut kan? Kenapa? Sebab duit ni kita belanja kan? Kalau dah keluarkan 100-200 tu, kedai sekejap je habis kan, tapi duduk je dekat situ. Cuba kita tengok kan, kalau orang pencen, dapat duit pencen, banyak tak dia belanja? Banyak. Masa tu lah ada banyak datang nak pinjam duit kan, nak belanja anak kahwin. So nak belanja anak kahwin tu bukan sikit kan, 40-50 ribu sekarang. Tapi hartanah makin lama, kalau kita simpan, makin lama dia akan makin naik. Jadi inilah sebenarnya kenapa hartanah ini sebenarnya adalah punca kekayaan. Tetapi kita kena ingat, dalam pada kita bijak membeli hartanah, ramai yang kita nampak kan hari ini golongan muda buat investment dengan hartanah. Apabila mereka ini bijak hartanah, bijak membeli, perlu juga bijak untuk mewarisi hartanah. Kerana statistik dah menyatakan ada lebih daripada 1 juta keping geran tanah yang beku. Jadi tak payah pergi jauh. Kalau orang Johor kan, kita boleh tengok dekat Pengerang ni ada. Kalau nak pergi jauh sikit boleh pergi dekat JB kan. So apabila berlakunya hartanah beku ini menyebabkan harta-harta ini tidak dimanfaatkan oleh waris. Dan apa kesannya? Kesannya adalah harta itu tadi terbeku. Dan bila makin lama makin tinggi, kita akan rasa rugi. Kenapa kita rasa rugi? Sebab waris-waris kita tidak dapat manfaat daripada hartanah tadi. Dan mungkin juga ada di antara waris-waris yang akan duduk di atas hak orang lain. Jadi inilah sebenarnya kenapa kita lihat penting untuk kita tahu tentang pewarisan hartanah. Dan ada banyak soalan yang timbul. Orang kata, betul ke puan orang lebut hartanah ni? Saya suka nak kongsi Kerajaan Akbar ni. Cuba tengok di sini kan. Kalaulah kata kapcai orang rebut, apatah lagi rumah dan tanah yang nilainya makin lama makin tinggi. Jadi kenapa sebenarnya berlakunya perebutan harta tadi? Punca berlakunya perebutan harta ni kita simplifykan. Saya simplifykan ada 5 sebab. So sebab yang pertama adalah persepsi. Punca untuk merebut hartanah ni, sebab yang pertama adalah persepsi. Apakah persepsi yang sebenarnya ada dalam berlakunya perebutan hartanah ni? Ada tentang persepsi. Apa yang sebenarnya difikir adalah persepsi ini bertentangan dengan realiti. Cuba kita tengok apakah sebenarnya persepsi yang ada di kalangan masyarakat hari ini. So kalau penonton-penonton nampak ni, ini adalah waris-waris faraid. Seorang suami biasanya dia fikir kalau dia meninggal, isteri dia waris.
dia akan rasa anak-anak dia waris. Betul kan? Tetapi bila berlaku kematian, berlaku sebaliknya. Contohlah kalau kita ni nak beli rumah, kan, nak beli rumah, kalau kita pergi showroom, kita pergi dengan suami isteri. Kadang-kadang kan kita tak bawa anak-anak kita, so kita pergi berdua lah nak tengok kan. So kita akan cakap dengan pasangan kita, oh ni bilik Abang Long, ni bilik Kak Ngah, ni bilik Kak Cik, yang ni bilik adik kan. Ada tak kalau kita pergi tu, kita rasa oh ni bilik ayah tu macam okey lagi, oh ni bilik abang, bilik Abang Long, yang ni bilik Kak Ipa. Kita tak kata macam tu kan. Sebab apa? Sebab memang kita rasa rumah yang kita beli ni adalah untuk kita kongsi, untuk kita untuk kita jadikan tempat tinggal anak-anak dan juga pasangan kita. So memang tak ramai lah orang yang akan cakap untuk Abang Ipa, untuk Kak Ipa. Memang kalau lah tengok tu dia rasa macam kita tak jumpa lah kan macam tu, kecuali memang kita nak beli untuk dia orang, itu lain lah. Tetapi untuk keluarga kita biasanya adalah untuk pasangan dan juga anak-anak kita. Jadi apakah persepsi bila difikirkan begitu? Jadi memang persepsinya kalau meninggal, oh isteri ada tempat tinggal, anak-anak ada tempat tinggal. Tetapi realitinya tak begitu. Kenapa? Kerana rumah ini akan dikongsikan bersama dengan orang lain. Kenapa kongsi dengan orang lain? Sebab kalau tengok kat sini ada 25 golongan yang layak mewarisi harta melalui faraid. Kalau orang yang ada anak perempuan saja, ada ayah, mak tak ada kan. So adik-beradik ada 4 orang. So terkejut tak bila dia tengok waris faraid ni siapa? Terkejut sebab anak perempuan ni yang dia akan berkongsi dengan asobahnya. Jadi siapa asobahnya? Kalau suami yang meninggal, maka asobah si suami tadi mungkin adalah adik-beradik si suami. Kalau dia tak ada kan tak ada ayah. Tetapi kalau ada ayah, so ayahnya akan menghabiskan. So inilah kenapa yang saya selalu sebut ianya bertentangan dengan persepsi. Okay? Dan suamilah selalu kalau dapat kunci rumah kan dia kata apa, yang abang dah belikan rumah ni untuk ayah tinggal kalau abang tak ada lagi. Tapi bila berlaku kematian, ianya tidak berlaku sebegitu. Maknanya isteri ini sebenarnya bila terpaksa berkongsi dengan orang lain, isteri ini tidak berhak untuk membuat keputusan secara mutlak ke atas rumah tersebut. Dan kita tengok pula yang kedua, status pemilikan tentang harta yang ditinggalkan oleh suami tadi. Sebagai saya bagi di sini supaya tuan-tuan penonton pada malam ini bernampak dengan lebih jelas kan. So kalau lah ditakdirkan hari ini kita ada duit RM50 ni, so ini harta kita lah. Sebab apa? Pemilik harta ni masih hidup. Tetapi apabila berlaku kematian, duit RM50 ini telah pun menjadi pusaka. So bila jadi pusaka, kita tengok contoh kes yang kita ambil ni adalah seorang suami. So apabila suami ini meninggal, siapakah yang berhak ke atas duit RM50 ni? Si suami meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, ada anak lelaki seorang, ada anak perempuan seorang, ada pula isteri seorang. Jadi kalau kita tengok, duit ni boleh ke kalau isteri dia nak ambil? So dia kata ini duit suami saya. Kan, tapi suaminya dah meninggal tadi, kemalangan. So sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Di dalam duit ni ada bahagian pusaka yang lain. Tetapi kalau kita tengok duit mungkin senang lah kita nak pecahkan ataupun nak agihkan. Tapi kalau kita fikir macam mana kita nak potong duit ni kan, so tak boleh. Dan ini baru kita nampak duit. So maknanya duit ni kita boleh agihkan. Cuba bayangkan kalau kereta yang hari ini digunakan oleh pasal sekolah. Kan? Dan ada juga kes-kes yang kami jumpa, suami bagus, Alhamdulillah. Kereta tu dibeli, ada auto life. Jadi maksudnya apa? Maksudnya hutang kereta tu terlangsai. Tetapi kalaulah ditakdirkan dalam kes ini, ibu dan ayah tidak mahu melepaskan hak mereka, walaupun hutang kereta tadi terlangsai, si isteri masih perlu menebus bahagian faraid ibu dan ayah sebanyak 24/72 ini. So kita boleh nampaklah di sini sebenarnya masih lagi menjadi status pusaka. Dan kalau kita tengok pula bagaimana dengan syarikat. Kalau ada syarikat pun sama. So syarikat juga akan menjadi pusaka. Jadi sukalah untuk saya menyeru di luar sana, kita belum lagi membawakan topik untuk pemilik perniagaan ni.
Tetapi kalaulah ada di antara penonton pada malam ini merupakan pemilik perniagaan, ada saham syarikat, bolehlah ambil tindakan untuk membuat perancangan ke atas saham syarikat yang dimiliki. Dan kita tengok yang paling akhir berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini adalah tentang rumah. So cubalah kita fikir bagaimana agaknya kita nak sempadankan rumah ini kepada 72 bahagian. Kan agak-agaklah kalau isteri 99/72 tu, so kat mana agaknya yang boleh, maksudnya kat mana tempat isteri tu kan, ada orang kata kat tandas, ada orang kata dekat dapur kan, so maksudnya ada banyaklah sebenarnya location-location yang orang fikir kalau bahagian isteri 9/72 ni kan. Okey, kemudian kita tengok, ni saya yakin ramai yang ada rumah secara bersama. Kan hari ni kalau kita tengok kenapa dia pilih rumah secara bersama ni, sebab bagi mereka gabung pendapatan suami dan isteri kan. Jadi dapatlah rumah yang besar sikit. So bila dapat rumah yang besar sikit adalah maksudnya keluasan, anak-anak selesa. Jadi gabung. So bila gabung, apa yang akan berlaku? Persepsinya adalah kalau suami meninggal, isteri dapat rumah. Sama juga pada suami. Kalau isteri dia meninggal, dia rasa dia lah dapat rumah tu. Sebab beli bersama kan. Memang beli untuk mereka dan anak-anak sahaja. Tetapi saya ambil contoh kes ini, pasangan suami isteri ini ditakdirkan tidak direzekikan zuriat lelaki. Yang ada hanyalah zuriat perempuan. Jadi kat sini kalau kita tengok ada 2 orang anak perempuan, daripada struktur faraidnya bahagiannya adalah 2/3, bahagi sama rata, isteri tadi dapat 1/8 dan si suami tadi mempunyai adik-beradik lelaki seramai ada 3 orang dan ada saudara kandung perempuan kan. So maksudnya apa dekat sini, isteri dan anak-anak perlu berkongsi separuh bahagian suami tadi dengan adik-beradik suami. Jadi isunya di sini adalah adakah suami memang masa dia beli rumah memang dia nak bagi macam ni atau dia ada hasrat lain. So inilah perkara yang kita perlu tengok. So berapa portion isteri? So portion isteri adalah 12.5%. So kalau kita tengok apa sebenarnya isu-isu yang boleh berlaku dalam kes ini, pertama kita tengok tentang isu pengurusan pusaka. Apabila kita tengok kat sini, waris faraidnya ada adik-beradik suami kan, ada adik-beradik suami dan ada anak-anak, dia akan timbul isu nak urus pusaka. Siapa yang nak uruskan? Bila kata nak uruskan, siapa yang nak keluarkan kos untuk uruskan? Kerana penonton-penonton semua, urus pusaka ini bukan percuma. Memang akan ada kos. So inilah kenapa kita selalu cakap, sepatutnya kalau pemilik harta dah tahu mereka ada harta, sepatutnya masih hidup dah buat perancangan. Jika tidak buat apa-apa perancangan, maka yang akan melalui beban pengurusan pusaka adalah waris. Cuba penonton bayangkan, kalaulah dalam kes ini yang tinggal adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan isteri yang tidak bekerja. Bagaimana agaknya nak menangani emosi isteri, nak uruskan anak-anak yang masih kecil, sanggupkah suami? Memanglah suami tu dah tak ada, tapi kalau dia hidup lagi suami berpeluang kan untuk buat perancangan sekarang, sanggup kita nak biarkan dalam keadaan suami dah tak ada, isteri kita terpaksa susah payah nak cari kerja lain, nak besarkan anak lagi. So ini adalah antara perkara yang perlu difikirkan oleh suami sekiranya suami-suami semua membeli rumah secara bersama dan anda mempunyai aset. Tolonglah buat perancangan bagaimana untuk bantu memudahkan isteri menguruskan pusaka selepas kematian. Yang kedua, perkara yang kita perlu fikirkan adalah tentang pinjaman. Ini pun ramai juga orang tak perasan. Ada orang, dia beli rumah secara 2 nama tapi loan seorang. Ada juga yang beli rumah 1 nama tapi loan 2 orang. Ini jangan salah term ya, sebab dia ada pelbagai term. Ada orang kata joint loan, ada orang kata joint name. 2 term yang berbeza. Jadi semaklah balik SMP masing-masing, semaklah balik letter of offer loan daripada bank. Loan ni sebenarnya 1 nama ke 2 nama? Loan ni sebenarnya nama rumah ni sebenarnya 2 nama ke 1 nama? Jadi semak kerana jika pemiliknya masih hidup, kita masih berpeluang nak semak. Tapi kalau dah meninggal, tidak buat apa-apa perancangan, masa tu
nak menyesal orang yang tuan punya harta dah masuk kubur. Yang nak menanggung adalah waris. Jadi masa hidup ni cuba semak balik documentation yang ada. Isu yang ketiga adalah tentang MRTT ataupun MRTA ataupun MLTT, MLTA. Ada tak coverage untuk melangsaikan baki hutang? Jadi kalau hari ni kita tengok kebanyakan bank-bank ataupun LTPSA semuanya menyediakan perkhidmatan beserta dengan takaful ataupun insurans untuk menyelesaikan baki hutang ini. Cuma perkara yang kita perlu beri perhatian adalah kemungkinan coverage ini tak cukup. Jadi kalau tak cukup, bagaimana kita nak buat? So kalau tak cukup, kena ada saving ke ataupun hibah takaful yang berasingan untuk memastikan ditakdirkan pemilik rumah tadi meninggal sebelum habis hutang rumah ini. Jadi kebetulan MRTA pula tak cukup, jadi nak ambil duit daripada mana? Takkan nak biar rumah kena lelong. Rumah dah beli dengan penuh susah payah kan. Jadi kena bantu isteri ni kalau berlaku kematian. Cakap dengan isteri, abang ada ambil hibah takaful untuk tolong cover kalau MRTA tak cukup. So itu antara perkara-perkara yang kita perlu sediakan semasa kita masih hidup. Dan isu yang seterusnya adalah tentang pemilikan. Okey, kenapa tentang pemilikan? Di sini tuan-tuan dan puan-puan nampak jelas saya bagi perbandingan. Maksudnya dekat sini bahagian bila meninggal, bahagian suami ni akan kongsi dengan siapa. Kan yang akan timbul. Antara isu pemilikan yang akan timbul adalah adakah 5 orang saudara kandung ini nak masuk ke dalam rumah ini bersama duduk dengan isteri, atau mereka nak tebus bahagian faraid mereka. Tebus bahagian faraid maksudnya isteri kena bayarlah secara keseluruhan bahagian 5 orang adik-beradik ini untuk memastikan rumah ini hanya tinggal nama isteri dan anak-anak. Tetapi ada juga kes-kes yang berlaku mereka tak nak duduk, tetapi mereka akan minta untuk nama dimasukkan bersama dalam geran. Kenapa? Sebab nilai hartanah dari hari ke hari makin meningkat kan. Contohlah saya ambil rumah ni cantik, besar, rumah dia 2 nama kan. So katalah nilainya 600,000. Duduk pula lokasi tu dekat Petaling Jaya, prime area, access to highway semua dekat kan. Jadi kalaulah disimpan lagi 10 tahun, tidak mustahil rumah itu akan menjadi nilai 1 juta. Jadi itulah salah satu punca kenapa berlakunya perebutan harta dan perempuan penonton pada malam ini. Ada isu tentang rumah pemilikan bersama ni boleh buat perancangan semasa hidup. Dan seterusnya isu pentadbiran. Isu pentadbiran ni pula berkait pula dengan pengurusan pusaka tadi. Bila isteri nak mentadbir, ni tak boleh main veto ya, sebab kalau kita tengok dekat sini portion isteri cuma 12.5% sahaja. Isteri kena minta kebenaran dengan waris-waris yang lain. Boleh ke saya nak jadi pentadbir untuk nak uruskan pusaka si suami? Kan kalau waris-waris kata tak apalah awak tadbir lah, tapi kos awak sendiri, kami nak harta saja. Jadi kalau macam tu macam mana pula? So itu perkara yang perlu difikirkan. Dan seterusnya adalah tentang hak menduduki tadi yang saya kongsikan. Siapa yang berhak untuk menduduki rumah tersebut. Okey. P yang kedua adalah pengaruh. So apakah antara isu-isu pengaruh yang berlaku di sini? Tadi berkaitan dengan persepsi. So isu pengaruh, kalau kita tengok ada banyak isu yang berlaku. Contoh bagaimana kita nampak, saya suka untuk kongsi kes. Kenapa saya suka kongsi kes ni? Sebab dia adalah real story yang berlaku. Ada satu kes yang berlaku tidak berapa lama lah dahulu. Ada seorang ayah, pada dia anak-anak dah besar. Jadi dia rasa macam tak apalah, dia tukar je nama rumah dan tanah tu kepada anak dia. Anak pun pelajarannya tinggi kan. Jadi dia kata tak payah susah-susah lah nanti anak ni nak uruskan pusaka. Tetapi bila ditukarkan, ibu dan ayah tadi masih duduk dalam rumah tersebut. Apa yang berlaku adalah anak tadi apabila berkahwin dipengaruhi oleh suami dia untuk jual rumah dan tanah yang masih dalam ni diduduki oleh ibu dan ayah tadi. So ini adalah perkara yang kita nampak. Anak ni kita nampak baik je. Tetapi apabila pengaruh yang kita nampak, kita harap dapat menantu, rupanya dapat anak hantu, ini yang menyebabkan jadi isu sampai menjual. Dan ada juga kes yang kami dapat, sebenarnya bila berlaku kematian, seorang suami meninggal, mak ayah masih ada. Jadi pada mak ayah, diorang tidak ada masalah.
untuk nak melepaskan hak kepada menantu dan juga cucu. By right, tanggungjawab menanggung nafkah kepada cucu itu juga adalah datang daripada keluarga lelaki tadi lah, keluarga si suami tadi kan. So kat sini kita nampak tak ada masalah. Tetapi apabila ada di antara adik-beradik suami yang dia rasa macam seolah-olah ipar ni nak rebut harta seorang, sedangkan dia cuma nak urus saja. Jadi dipengaruhi ibu dan ayah ini supaya jangan lepaskan hak. Inilah yang menyebabkan lama-lama kedua-dua keluarga pun bergaduh. So ini adalah isu pengaruh. So ini salah satulah punca kenapa berlakunya perebutan harta. Okey, sekejap ya, saya jawab soalan. So ada soalan, Waalaikumsalam Tuan Hadi Kasim, perbezaan antara MRTT dan MRTA. Okey, MRTT ni takaful, MRTA ni adalah insurans konvensional. Jadi biasa bank-bank dia akan ada sama ada digunakan takaful ataupun konvensional lah. Kita menerima saja, maksudnya kalau bank-bank ni tengok kepada agensi takaful ataupun insurans mana yang mereka dah tie up pada awal. Saya harap dapat menjawablah soalan Tuan Hadi Kasim. Alright, so yang ketiga, punca rebut harta ni adalah akibat daripada pendam. Okay, so pendam ni kalau ada di sini pernah terbaca ada berapa kes sebenarnya pendam ni, ada banyak kes. Yang pertamanya kalau tengok kes pendam ni, kalau ingat beberapa tahun yang lepas, kes seorang adik hentak kepala abang dia dengan fire extinguisher. Sebab apa? Sebabnya nak berebutkan tanah pusaka. Dan baru-baru ni pun saya ada terbaca kes di Indonesia, tak silap kan. So apabila berlakunya isu-isu memendam ni, itu yang dia jadi mula bergaduh. Bila bergaduh ni sampai tidak bertegur siapa, dan lebih parah apabila berlakunya pula kematian. So ini perkara yang kita lihat, dan ada yang kes kalau masih ingat, ada satu kes yang menjadi macam orang kata apa, high profile lah di negara kita kan. Kononnya berlaku kebakaran tetapi sebenarnya ada isu di sebaliknya. So ini adalah contoh lah kenapa berebutkan harta ni berlaku. Dan seterusnya adalah P yang seterusnya adalah perlu. So perlu ni apa? Perlukan kepada harta. Yang ini yang saya nak highlight pada hari ini, kena dengan situasi kita apa yang sedang berlaku dalam COVID-19 ini. Kita nampak ada ramai orang yang hilang pekerjaan. So hilang pekerjaan maksudnya dari satu sudut kewangan tu dah kurang. Jadi bila-bila tiba-tiba pula ditakdirkan dapat pusaka. So pada awalnya mungkin hubungan keluarga tu baik, biarlah anak-anak buah ni kan. Tetapi apabila dia tengok, oh dia ada keperluan, gaji dah kurang, kena buang kerja, dapat pula harta selepuk macam tu, berdosa ke dia ambil? Tak berdosa, itu memang hak faraid dia. Tetapi kena diingatlah faraid itu datang dengan tanggungjawab. So bila ada perlu macam itu, menyebabkan dia akan rasa macam nak lepas tak lepas, nak lepas tak lepas. Dan ada juga kes yang kita tengok, kes maksudnya kesnya lah yang datang daripada syarikat kami sendiri, pelanggan kami sendiri. Ada di antara kes yang kita buat semasa kutubah pusaka, tak ada masalah. Semua waris-waris setuju untuk melepaskan hak. Tetapi sebelum perbicaraan, tiba-tiba akan ada yang call kita balik. Puan, saya nak ambil balik bahagian saya tu, boleh ke? Ada. So inilah perkara yang kita nampak. Oh, bila kita fikir, oh tadi mungkin masa kutubah pusaka hanya mereka. Tetapi bila balik ke rumah ada berapa banyak dapat, banyak tu bang. Kalau kita boleh hantar anak kita belajar overseas tu, baik kita ambil je kan. So itu antara perkara-perkara yang kita nampak lah. Maksudnya dia ada keperluan untuk merebut harta tersebut. Dan setepi yang seterusnya adalah proses. Okay, so kalau kita tengok kepada proses, ini adalah kalau kita dapat kongsi sedikit sebelum kita pergi kepada proses ni. Situasi sebenar selepas kematian, saya kongsikan graf ini yang kita dapat. Apakah statistik yang ada di kalangan waris? Okay, so kita nampak dekat sini 65.72% memilih untuk mengambil bahagian faraid mereka. Dan seterusnya 23.24% bersetuju. Maksudnya bersetuju ni bincanglah adik-beradik. Okey, adik-beradik kata tak apalah, kita bagi sama rata. Lepas tu ada juga adik-beradik yang kata tak apalah, ada yang nak ambil sama rata, ada yang nak faraid. Maksudnya tidak berbalah lah. So
kat sini juga kita nampak ada yang bersetuju secara perbincangan dan ada juga yang melepaskan hak. Berapa peratus yang melepaskan hak ini adalah sebanyak 11.49%. Jadi kalau kita tengok di sini, maksud melepaskan hak ni macam contoh tadi, situasi rumah dua nama tadi tu kan, ada 5 orang adik-beradik kandung yang berhak untuk mewarisi pusaka, tapi mereka kata tak apalah, kami bagian anak saudara dengan isterinya, sebab yang susah senang adalah anak-anak saudara tadi dengan isterinya kan. Jadi dia kata tak apalah, lepaskan aja hak kita 5 beradik, jangan ambil. So itu maksudnya melepaskan hak. So inilah sebenarnya situasi yang kita dapat selepas sahaja berlaku kepada kematian pemilik. Okay, sekejap nampak soalan dekat sini. Kalau ada yang terlepas, saya mohon maaf, tapi yang saya nampak ni saya akan bacakan dulu ya penonton. Okay, daripada Tuan Asrul Munir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Saya ada seorang anak lelaki OKU autism. Adakah cara melalui perancangan pewarisan untuk anak OKU saya mengharungi hidup selepas kematian saya? Menggunakan menghibah ke? Okey, baik. Saya jawab secara general soalan Tuan Asrul ni. Sebenarnya ada beberapa cara untuk kita nak merancang pewarisan untuk anak kelainan upaya ni, anak istimewa, anak syurga ni. Yang pertama, sebelum kita nak rancang tu, kita kena fikir dululah. Okay, yang pertama, sekiranya berlaku kematian, rasa-rasa kita lah, siapakah yang kita rasa boleh percaya untuk jaga anak kita ni kalau kita tak ada. Okay, so maksudnya kat sini kita mungkin boleh berbincang lah dengan pasangan kan. Siapa agaknya senaraikan 2-3 orang ni boleh percaya kalau dia meninggal lepas tu nak pergi kat siapa, kalau dia meninggal lepas tu pergi dekat siapa. Jadi kalau kita pilih individu, maksudnya individu mesti amanah. So kalau kita pilih individu, kita kena tahulah kita minta dia jaga tu, kenalah ada upah untuk dia kan, sebab dia pun ada kehidupan dia. Tetapi kerana sayangnya kepada anak syurga kita ni, dia sanggup ambil tanggungjawab. Jadi kita nak menghargai orang yang nak jaga ni, kita bagi sedikit upah kepada dia lah, upah bulanan tu jaga anak kita tu. Dan yang kedua adalah tentang belanja anak kita pula. Kan? So kita je yang tahu kan, sebab setiap bulan kita yang menguruskan anak-anak kita. Jadi kita tahu anak kita ni pampers dia sebulan berapa, susu dia sebulan berapa, kalau pergi hospital berapa perbelanjaannya. Jadi kita kena senaraikan kerana kita nak bagi dekat pemegang amanah tadi untuk duit bulanan kan. So maksudnya kita bagi setiap bulan ini expenses dia. So dia tahulah bila dapat dia, ni expenses untuk anak kita. Contohlah anak kita ni namanya Hashim katakan Hashim ni anak kita yang kelainan upaya ni, dia memerlukan belanja RM5,000 sebulan. Jadi yang penjaga tadi adik kita dia tahu RM5,000 ni untuk Hashim. Jadi kat situ maksudnya kita kena tahulah. Dan cara yang seterusnya adalah dengan melantik syarikat amanah. Maksudnya ini kalau lantik syarikat amanah maksudnya arahan lah. So kita bagi arahan kepada syarikat, okey ini belanja anak saya, katalah belanja anak saya RM5,000. RM5,500 untuk pampers, RM200 untuk susu, RM300 untuk kos pergi ke hospital. Jadi pihak syarikat amanah dia akan ikut arahan kita. Duit ni nak bagi pada siapa? Yang bawa pergi hospital siapa? Yang bawa pergi hospital selalunya kakak saya. So setiap bulan duit tu akan disperse dalam akaun kakak. Sebab kakak yang bawa pergi hospital. Yang selalu tolong beli barang ni siapa? Yang selalu tolong beli barang ni adik saya. So duit tu disperse dalam akaun adik. Adik akan belikan barang untuk jaga anak tadi. Kalaulah kata ada arahan pula, ada pusat jagaan untuk jaga anak tadi, maka kita akan ikut arahan ayah tadi. So maksudnya ada beberapa pilihan lah Tuan Asrul ya. So nanti mungkin untuk maklumat lanjut boleh hubungi sahabat-sahabat saya yang tertera nombor telefon di crawler kat bawah tu. InsyaAllah diorang akan membantu Tuan Asrul nanti ya. Okay, so kita sambung sikit. Okay, yang seterusnya P yang terakhir adalah proses. Okay, so proses ni apa? So kalau kita tengok kat sini, proses adalah tentang proses urusan pusaka. Sebab apa kalau kita tengok, proses ni kalau diambil mudah, ianya tidak akan berjalan dengan cepat. Maksudnya apa? Bila semakin lama kita berlengah-lengah, kemudiannya nilai harta tu pula makin lama makin meningkat. Dalam pada masa yang sama wariskan semakin ramai. So bila makin ramai,
banyaklah berlaku kematian menyebabkan makin lama makin susah, waris makin lama makin ramai. Ada satu kes ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Ada seorang makcik pernah datang kepada kami daripada Terengganu. Dia datang tunjuk bahagian faraid dia. Berapa bahagian faraid dia ni? 827 bahagian per dengan 22,092. Cuba bayangkan penonton-penonton, bagaimana agaknya rumah dipotong kepada 22,000 bahagian. Tadi yang saya bagi analogi tadi tu cuma 72, tapi ni dia datang dengan real CJ faraid kepada kita. Bahagian tanah makcik ni per dengan 22,092. Bayangkan agak macam mana bahagiannya, berapa ramai waris yang duduk dalam tu kan. Makcik ni dapat 827. So inilah kenapa, sebab masa ni lah makin lama dah makin ramai waris-waris yang berlaku. Yang dah terlibat dalam pengurusan pusaka tersebut. So inilah sebenarnya ada 5 sebab utama kenapa berlakunya perebutan harta. So kalaulah saya boleh tunjukkan dekat sini kita rasa macam kalau berlaku kematian ni senang je nak urus. Pergi je pejabat pusaka ataupun payah sangat, hire je lah lawyer kan. Lawyer pun tak kenal lawyer mana ke, main raya saja kan, tak tanya habis-habis dulu. So ini antara yang perkara kita tengok kan. So sebenarnya daripada graf ni kita boleh tengok kebanyakan kes pusaka hanya selesai, kalau tengok yang paling tinggi dekat sini kebanyakan kes pusaka hanya selesai selepas tahun ke-20 kematian. Tahun ke-20 kematian baru selesai. Agak-agaklah 20 tahun tu dah berapa ramai waris yang meninggal kan. Kalaulah kata yang masa waris yang pertama meninggal tu umur 70, 70 lepas tu 20 tahun, agaknya masa tu anak dia pun dah meninggal, lepas tu cucu dia pula meninggal. So ini antara perkara-perkara yang berlaku sebenarnya, dan statistik ni kita dapat daripada pejabat pusaka kecil, bukan kita kira-kira sendiri tau. So ini adalah realiti yang berlaku. So inilah sebenarnya perkara yang bertentangan dengan persepsi kita. Realiti ni kita rasa macam alai, urus pusaka tu senang je. Tak payah susah-susah tak payah susah nak buat perancangan masa hidup ni. Kita nanti pandai-pandai lah waris nak buat, yang dia tak tahu yang waris ni pun nanti sibuk dengan kehidupan masing-masing sampai tak ada masa nak uruskan pusakanya nanti kan. Okay, so kita dah bercerita tentang panjang lebar 5 so kena ingatlah puan pada malam ni agaknya apa perkaranya adalah 5P. So P yang 5P. So kat sini lah kita tengok punca rebut harta tadi, sebab topik yang kita bawakan pada malam ini adalah rebut harta. Jangan rebut harta nanti dia jadi ribut kan, rebut harta jadi ribut. So inilah hartanah kalau rebut dia akan jadi ribut. So dia ada bot kat belakang tu kan. So itu perkara yang kita nak kongsikan pada malam ini. Jadi insyaAllah tadi saya dah bagi punca. So kalau dah bagi punca tu kita nak tengok jugalah apakah tips untuk nak mengelakkan rebut harta kan. So kita dah kongsikan banyak tips lah sebenarnya sejak daripada siri pertama lagi, tetapi kita akan cuba untuk bagi tips daripada masa ke masa khas untuk penonton Hibah Lil Wakaf, kerana kita nampak di sini sangat penting lah untuk kita keep on educate masyarakat supaya kita boleh tahu kita punya apa yang kita perlu buat untuk kita ada perancangan harta kita semasa hidup. Tapi sebelum saya nak kongsi tips tu, memandangkan tadi kita dah tengok kita nak elakkan harta kita menjadi perebutan. So boleh dekat ruangan komen tu ada dipinkan untuk CJ faraid, mockup CJ faraid secara percuma. Mockup CJ faraid ni kalau nak minta dengan kita kena bayar 500, tapi khas untuk penonton-penonton Wakaf An-Nur, ambillah peluang pada malam ini, isikan maklumat tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah sahabat-sahabat saya akan bantu tuan-tuan dan perempuan untuk kenal waris faraid. Tadi kan kalau siapa yang ikut daripada awal saya kongsikan persepsi bertentangan dengan realiti. Persepsinya adalah yang dapat rumah adalah isteri dan anak-anak, tetapi hakikat sebenar ada 25 golongan yang layak mewarisi harta melalui faraid. Jadi di situ kita dapat lihat tak kenal waris faraid maka kita pun tak tahu. So kami nak bantu penonton-penonton pada malam ini. Penonton-penonton memang sangat bertuah kerana sahabat-sahabat saya sedia untuk membantu. Isikan Google form di bawah untuk membantu mendapatkan CJ faraid secara percuma. InsyaAllah sahabat-sahabat saya akan membantu tuan-tuan dan perempuan pada malam ini.
Okey, so kita pergi kepada tips untuk elak rebut harta. Apakah tips yang boleh digunakan untuk mengelak perebutan harta? Mari kita tengok sikit apa kata Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Hibah ini akan membantu untuk mengatasi masalah pembahagian harta. Jadilah kalaulah Sultan pun dah kata macam ni, agak-agaknya kita nak ikut ke tak ikut kan? So maksudnya Sultan dah bagi hint dah. Sultan tak nak harta-harta yang ada harta-harta yang dimiliki oleh orang Islam pada hari ini menjadi harta beku, menjadi perebutan harta, menjadi perbalahan di kalangan waris-waris. Jadi untuk nak elak perebutan harta, gunakan kaedah hibah. Kenapa kita perlu gunakan kaedah hibah ini? So yang kenapa hibah? So senang ni, yang ini kalau tengok ni sekadar ulangan. Sebelum ni saya pernah kongsi dah dalam siri-siri yang lain, tetapi mungkin pada malam ini kita ada penonton-penonton yang baru saja menyertai live di Wakaf An-Nur Corporation Berhad. So saya kongsikan bagaimana hibah ini boleh mengelakkan berlakunya perebutan harta. So kita gunakan kaedah hibah. So kenapa hibah? Yang pertama adalah kerana harta. Sebab kita nak buat perancangan ketika kita punya aset itu masih lagi bergelar milik kita ataupun harta kita. Kita hanya berhak jika pemilik harta masih hidup. Kalau selepas dah meninggal, waris tak boleh nak rancang bagaimana nak bagi harta tersebut. Yang waris boleh bincang adalah nak bagi ikut faraid ke nak muafakat. Sedangkan pemilik harta masih dihidup, hasrat dia lain. Hasrat dia rumah ni untuk anak-anak dia, untuk isteri dia. Ada juga orang nak bagi untuk tujuan wakaf tapi tak kesampaian. Kenapa tak kesampaian? Tak kesampaian ni sebab tak buat perancangan. So maksudnya kalau nak hibahkan, hibahlah ketika harta itu masih menjadi harta milik kita. Yang kedua adalah individu. Maksudnya apa? Hibah ini boleh diberikan secara individu. So boleh beri kepada sesiapa sahaja. Sama ada kita nak bagi kepada waris, kita nak bagi kepada bukan waris, kita mungkin nak bagi kepada individu yang bukan waris kita, dan kita juga mungkin ada hasrat nak bagi kepada organisasi. Sebagai contoh, saya ambil dengan apa usaha yang Wakaf An-Nur Corporation Berhad buat hari ini, mereka menerima wakaf-wakaf yang diberikan oleh pemilik harta dengan tujuan apa? Untuk nak menyambung amal jariah pemilik harta tadi selepas kematian mereka. Jadi nak wakafkan boleh, tidak ada masalah kerana apa? Pemilik harta tadi masih hidup. Dan kalau kita tengok, hibah ini boleh diberikan secara individu. Maksudnya tak perlulah kalau nak bagi secara berkumpulan ke, macam kita nak bagi, kita ada 5 orang anak dan kita beli 5 buah rumah. Maksudnya anak nombor 1 ada rumah, nombor 2 ada rumah. So kita boleh hibahkan seorang satu. Compare dengan kalau lah kata kita ada 5 rumah dan kita ada 5 orang anak. Tapi anak-anak ni lepas berlaku kematian, dia tak nak ambil seorang satu. Dia nak berebut. Berebut apa? Kalau dia ambil rumah dekat nilai ni baru 300,000. Kalau kakak saya ambil rumah dekat PJ tu 800,000. Tak acil lah. Kan? Itulah perkara yang nak berebut juga. Walaupun kita nampak 5 orang anak, 5 buah rumah. Tetapi hakikat sebenar yang berlaku dalam masyarakat itu juga menjadi rebutan. So maksudnya kalau kita ada perancangan nak buat, so boleh buat menggunakan kaedah hibah. Dan B adalah badan yang berautoriti. Jadi saya suka nak kongsi dengan para penonton wakaf Hibah Lil Wakaf siri live pada siri 9 malam ini. Hibah ini sebenarnya berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi kita buat dokumen hibah ni bukan saja-saja buat tuan-tuan dan perempuan. Hibah ini mendapat pengesahan daripada yang akan mengesahkan bahawa dokumen hibah itu sah atau tidak pada akhirnya adalah Mahkamah Tinggi Syariah. Sebab itulah kenapa kalau tuan-tuan perempuan pernah ikut sebelum ni, saya pernah kongsikan hibah perlu cukup rukun dan syaratnya. Kalau tak cukup rukun, macam mana hakim nak sahkan? Sebab itulah kita perlu patuh kepada rukun dan kita cukupkan syarat hibah. Barulah ianya boleh disahkan di pihak Mahkamah Tinggi Syariah. Ni selalu saya ulang, kenapa saya cakap bukan syarikat amanah yang declare kata hibah yang dibuat oleh dia sah, tetapi yang akan buat final decision, yang akan badan berautoriti yang akan mengesahkan dokumen hibah adalah Mahkamah Tinggi Syariah. Okey. Dan kemudiannya adalah A, ada dokumentasi. Jadi hari ni ada ramai orang tanya
puan cakap mulut je tak boleh ke? Panggil-panggil saksi, akad kan? Jadi seelok-eloknya penonton-penonton hibah lil wakaf, kalau nak buat hibah, pastikan ada dokumentasi yang lengkap, dokumentasi yang proper, ada videonya supaya apa? Kalau berlaku kematian, harta kita ini tidak menjadi rebutan. Harta kita ini dapat diagihkan mengikut hasrat kita. Kita dah rancang awal-awal dah. Untuk siapa kita beri. Jadi biarlah kalau kita nak buat hibah ke, kan, buatlah secara proper. Maksudnya secara lengkap, secara bertulis. Tak maulah kalau main cakap-cakap mulut je kan. Tiba-tiba nanti ada saksi yang meninggal ke. So nanti siapa pula nak jadi saksi. So lebih baik adanya dokumentasi. Okay. Dan seterusnya H adalah hasrat. Okay, so hasrat ni apa? So maksudnya apabila kita nak melakukan hibah, maksudnya kita nak menyediakan dokumen hibah, secara tidak langsung ia akan memastikan hasrat pemilik harta tadi terlaksana. Sebab kita hanya boleh rancang harta milik kita. Kita tak boleh rancang harta milik jiran kita. Kan? Kalau kita kata, lawa rumah jiran kita ni, pagar dia dah, pagar je dia dah letak pagar emas kan. Lepas tu dia dah cat cantik-cantik, hiasan bunga cantik-cantik. Kita kata, hibah kalau rumah jiran kita ni kat anak kita, boleh ke? Tak boleh. Sebab itu bukan harta milik kita. Yang boleh adalah harta milik kita. Jadi maksudnya apa? Harta milik kita, hasrat kita. Ikut kita lah nak bagi pada siapa, tidak menjadi sebarang masalah. So inilah salah saya kongsikan ada 5 sebab kenapa hibah ini boleh mengelakkan perebutan harta. Okay, so pihak admin kata minta untuk saya bagi soalan kuis. Okay. Wakaf Anu ni baik, Masya Allah, tiap minggu ada tiap minggu ada soalan kuis untuk dia punya penonton-penonton kan. So pada minggu ini, daripada awal tadi saya dah kongsikan dengan penonton semua 5 punca rebut harta. 5 punca rebut harta tu apa? Sila tulis, ada 5P. 5P punca rebut harta, tulis dekat ruangan komen. Nanti pihak admin kita akan PM pemenang-pemenang, siapa cepat dia dapat ya. Ada ramai dah. Saya tengok yang dapat hadiah daripada Wakaf Anu ni. Baik, Wakaf Anu bagi hadiah kan. So soalan kuis, 5 punca rebut harta, 5P. Kena 5 kan di ruang komen. Alright. Okay, so pada akhirnya selain daripada saya dah pun sampai kepada penghujung sesi pada malam ini, sukalah untuk saya mewar-warkan kepada penonton-penonton Hibah Lil Wakaf siri 9 pada malam ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan ataupun tentang sebarang pertanyaan tentang hibah, tentang wasiat, tentang pusaka, ataupun ada kes-kes pusaka yang belum selesai kan. So mungkin juga nak dapatkan kiraan faraid macam saya tunjuk jadual tadi tu. So boleh ada juga yang nak tahu bagaimana nak sediakan dokumen hibah hartanah. Saya jemput penonton semua pada malam ini untuk isikan maklumat tuan-tuan dan puan-puan di ruangan Google Form, di ruangan komen ya. Betul, Tuan Kamarul Azhar Hashim kata betul, bijak bila kita merancang lebih awal. Jadi kalau nak salurkan wakaf pun kita dah deposit awal kan, kita punya jariah tu. Jadi kita tak perlu nak tunggu, kita kata tak apalah nanti pesan je lah dekat waris kan. Pesan dekat waris, nanti pandai-pandai lah waris urus. Alangkah baiknya kalau kita dapat uruskan pada semasa kita masih hidup lagi. So ini lebih kita dah yakin dah, maksud okey dah, kita dah wakafkan 100,000 katakan kepada Wakaf Anu. So kita dah alhamdulillah, mungkin harta tak banyak sangat tetapi kita dah ada dah mendepositkan kita punya saham jariah kita walaupun ketika kita masih lagi hidup. So betul Tuan Kamarul, memang bijak untuk kita merancang lebih awal. Kita jangan jadi macam orang-orang sebelum ni. Memang kita faham sebelum ni kan mungkin ilmu ni tak sampai. Tetapi kalau kita tengoklah hari ini, ilmu-ilmu tentang pewarisan harta ni sangat banyak dikongsikan di social media, sangat banyak dikongsikan di ruangan-ruangan ni, di sama ada di siri live ataupun bahan-bahan bacaan kan. So maksudnya apa? Hari ini kita dah mudah untuk mendapatkan ilmu. Dan masa-masa PKP ni pun lagi banyak siri-siri perkongsian yang diadakan. Tinggalnya apa lagi penonton-penonton semua, tinggalnya nak bertindak atau tidak.
Jadi kita jangan berlengah-lengah kerana kita tak tahu bila agaknya kematian tu akan datang menjemput kita. Kan? Jadi masa kita diberi kesempatan, masa kita masih sihat, ambillah peluang untuk kita membuat perancangan. Kerana orang yang bijak, dia akan merancang untuk kehidupan dia. Kan? Kalau kita selalu baca kan, dalam quotes-quotes yang kita baca apa, kita memang perlu membuat perancangan. Kalau kita gagal untuk merancang, maksudnya kita akan merancang untuk gagal. So maksudnya apa, kalau kita nak pastikan kehidupan kita ni bukan sahaja sempurna ketika di dunia, kita nak juga kehidupan kita sempurna di akhirat, maksudnya kita buat perancangan daripada awal lagi. So itulah antara perkara-perkara yang kita perlu tahulah. Jadi saya juga buka kepada penonton pada malam ini, sekiranya ada pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen. Soalan kuis pun dah dipinkan di situ, so ambil peluang untuk jawab. Dan kat situ juga ada Google Form untuk sahabat-sahabat semua, para penonton pada malam ini berkongsi. Kongsikan dengan untuk isi tentang maklumat faraid. Okay. So soalan kuis, 5 punca rebut harta. Nanti admin kita mesti tertunggu-tunggu kan, siapa agaknya nak jadi pemenang pada kali ini. Senang aja soalan dia sebab tadi dah kongsikan pada awal. Siap, malam ni untung sebab ada slide kan. Bila ada slide maksudnya penonton-penonton sambil dengar, sambil boleh tengok visual kan. Sebab kebetulan malam ni imam ada emergency, jadi kita tak dapat bersama-sama dengan imam. Kita doakanlah semoga urusan imam kepada keluarganya itu dipermudahkan. Okay. Saya juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada pihak Wakaf An-Nur kerana program yang diadakan sebegini sebenarnya sangat memberi manfaat. Kerana apa, kalau kita tengok, saya kongsi sedikit apa yang pihak Wakaf An-Nur Corporation Berhad buat. Mereka apabila duit wakaf ini disalurkan, ada banyak orang yang mendapat manfaat. Sebagai contoh, kalau orang Johor tengok Lakian Sentral dahulu dan sekarang, ada banyak perbezaannya kan. Kalau dulu kita nampak macam biasalah, tetapi hari ini kalau pergi Lakian Sentral dah macam lapangan terbang. Dan ada juga yang kita nampak anak-anak muda kita yang mungkin dari segi pelajarannya ketinggalan, tetapi skillnya bagus. Jadi mereka ini diajar bagaimana nak gunting rambut, bagaimana nak menjahit untuk memastikan kehidupan mereka terus berjalan. Orang kata kalau kita bagi ikan, nanti dia asyik minta ikan. Tapi kalau kita ajar bagi dia batang kail untuk dia mengail ikan tu, kehidupan dia akan lebih mudah sebab dia dah biasa dengan survival skill. Sebenarnya itu datang daripada sumbangan orang ramai kepada pihak Wakaf An-Nur Corporation. So maksudnya apa? Kalaulah hari ini tuan-tuan dan puan-puan penonton Hibah Lil Wakaf pada malam ini berhasrat untuk nak menginfakkan, untuk kita ada sedikitlah sambung amal jariah kita selepas kematian, so boleh menggunakan platform Wakaf An-Nur ini untuk kita hibahkan ataupun infakkan sebahagian daripada harta kita. InsyaAllah sahabat-sahabat saya yang tertera di crawler di bawah, boleh hubungi mereka untuk mendapatkan khidmat nasihat bagaimana untuk nak infak kepada Wakaf An-Nur, nak buat wakaf, ataupun kalaulah tuan-tuan dan perempuan ada hasrat untuk nak dapatkan sijil faraid tadi dan juga nak buat hibah hartanah kan, nak sediakan dokumen hibah hartanah, boleh hubungi sahabat-sahabat saya. InsyaAllah mereka semua sedia untuk membantu para penonton pada malam ini. So kita tengok admin ada apa-apa lagi ke admin yang saya terlepas? Okey, siri ulangan kita dah sampai kepada siri ke-9 kan, daripada bulan 12 lagi kita dah bersiaran. So penonton-penonton yang sebelum ini mungkin terlepas siri Hibah Lil Wakaf, boleh menonton kembali siri Bual Bicara ini di YouTube channel Wakaf An-Nur. So pergi dekat YouTube, type kat situ Hibah Lil Wakaf, insyaAllah akan tertera di situ siri-siri 1 hingga 8. Yang malam ni insyaAllah selepas sesi recording ada orang akan upload jugalah di YouTube Wakaf An-Nur. Okay. Alright, so saya rasa kalau tak ada sebarang soalan, mungkin sesi kita berakhir di sini pada malam ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang setia mengikuti program Hibah Lil Wakaf. Kalaulah ada cadangan untuk kami tambah baik siri ini ataupun nak tahu topik-topik lain, antara topik yang kita dah bawakan minggu lepas, pewarisan punca kekayaan, lepas tu kita dah bawakan hibah sebelum hibah, kita bawakan juga 12 golongan kritikal yang perlu merancang harta. Jadi mungkin
penonton-penonton di luar sana ada sedikit doubt ataupun ada macam kurang yakin kan, akak ni nak tanya lah tapi nak tanya kat mana tak tahu. So boleh letak dekat ruangan komen cadangan-cadangan tajuk, insyaAllah kami akan membawakan. Kalau kena ni kita akan kongsikan tajuk tersebut kepada penonton semua. Semoga perkongsian pada malam ini memberi manfaat. Yang sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri mewakili pihak Wakaf An-Nur Corporation Berhad dan juga Kausar Wealth Management. Saya mengucapkan terima kasih kepada penonton semua kerana kesetiaan untuk menonton Hibah dari Wakaf sepanjang kami berlangsung di sesi live FB ini. InsyaAllah jika tidak ada sebarang masalah, kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.